Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bi khair. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harfihi. Shadaqallahul aliyyul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki kebun-kebun ataupun habuan-habuan di akhirat, nescaya kami akan tambahnya pada kebun tersebut. Surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat surah Asy-Syura ayat ke-20 ini kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berkehendakkan kepada kebun ataupun tanaman-tanaman akhirat, nescaya kami akan tambahkan tanaman-tanaman tersebut dalam kehidupan kita. Maka di sinilah satu titik tolak yang Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan kepada kita bahawasanya bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau ataupun mereka akan timbul rasa kasih sayang apabila mereka meletakkan hidup ini adalah merupakan satu perkara yang perlu dikasihi. Maka dalam bab tengah hari ini insya-Allah kita akan kupaskan mengenai perkara yang kedua setelah mana kita kupaskan di antara kaedah ataupun cara untuk manusia yang beriman mendapatkan kasih sayang dan juga mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita kupas mengenai mengasihi ataupun mencintai ataupun menghargai alam, maka yang seterusnya pada hari ini kita akan membahaskan mengenai bagaimana sifat kasih sayang tersebut boleh terbentuk apabila orang mukmin tersebut mencintai kehidupan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang mukmin dia beriman untuk mencintai alam, kerana alam ini adalah merupakan satu ciptaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka atas sebab tersebut mereka perlu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan kesyukuran terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Begitu juga pada hari ini kita nak kupaskan bahawasanya dengan menyintai alam tersebut, dengan erti kata yang lain seterusnya kita perlu mencintai kehidupan. Bukan kita meletakkan kehidupan ini adalah suatu kecelakaan di dalam kehidupan kita seperti mana masyarakat jahiliyah suatu ketika dahulu yang menganggap bahawasanya anak perempuan ini adalah merupakan satu kecelakaan bagi mereka yang mempunyai anak perempuan. Bagi Fir'aun yang bermimpi bahawasanya akan ada anak kecil lelaki yang akan memusnahkan pemerintahnya, maka mereka diarahkan ketika itu, Fir'aun mengarahkan mana-mana manusia ataupun mana-mana anak kecil yang dilahirkan berjantina lelaki perlu dibunuh. Mereka menganggap bahawasanya kehidupan ini bakal memberikan kecelakaan dalam hidup mereka. Maka sebagai seorang mukmin, kehidupan bukanlah suatu kecelakaan, bahkan kehidupan adalah suatu tanggungjawab dan juga sebagai suatu risalah yang perlu kita teruskan untuk kita meletakkan bagaimana kehidupan ataupun untuk kita meletakkan agama kita pada generasi yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam satu hadis yang Nabi sabda bahawasanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sayyi'u amaluhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Sebaik-baik manusia, kata Nabi, ialah mereka yang dipanjangkan umurnya dan baik amal budi pekertinya, baik pekerjaannya. Dan seburuk-buruk manusia apabila dipanjangkan umurnya, maka buruk juga amalannya. Riwayat yang dibawa oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis ini, Nabi nak menjelaskan kepada kita bahawasanya bagaimana umur perlu dimanfaatkan dengan kehidupan yang ada. Umur mesti diselarikan. Kalau hari ini umur kita selepas akhir balik 15 mengikut pandangan Syafi'i, mengikut mazhab Imam Syafi'i, maka bermula 15 tahun. Kalau hari ini umur kita 30 tahun, bermaksud sudah 15 tahun amalan kita kena sama dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala bekalkan. Ini yang sepatutnya berlaku. Dan riwayatkan pula dalam riwayat yang lain, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu wa innahu iza mata inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Riwayat yang dibawa oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katanya, la yatamanna ahadukumul maut. Nabi kata bahawasanya jangan kamu berangan-angan untuk mendapatkan kematian. Jangan kamu mengharapkan kematian itu datang. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tihi. Dan jangan kamu seru, jangan kamu doa supaya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah taala matikan diri kamu. Wa innahu iza mata in qata'a amaluhu. Dan kamu kena ketahui bahawa sekiranya mati itu berlaku, maka terputuslah segala amalan-amalan yang akan kamu kerjakan. Maka habis peluang dan juga ruang untuk kamu laksanakan amalan. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu mati maka putus amalannya, dan bagi orang beriman umur yang bertambah itu tidak akan bertambah melainkan tambahnya kebaikan-kebaikan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mempertegaskan kepada kita, umur ini dia berkait rapat dengan kehidupan. Bila bertambah umur bermaksud perlunya bertambah kebaikan. Dan Nabi sebut bahawasanya wa innahu la yazidul al-mu'min umruhu illa khairan. Nabi kata bahawasanya seseorang mukmin tersebut apabila bertambah umur, tidak lain dan tidak bukan dia akan menambah kebaikan, bukan menambah kecelakaan, bukan menambah kekejian, dan bukan menambah dosa dan juga noda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebagai peringatannya ini, Nabi nak pesan kepada kita, apabila kita berlaku sambutan ulang tahun kelahiran, perlu kita lihat kembali dan koreksi kembali dalam kelahiran ataupun pertambahan kelahiran tersebut, adakah sudah bertambah kita punya amalan ataupun kedudukan kita semakin dekat ataupun jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tatamannau al-maut fa inna hawla al-matra'i syadid wa inna min sa'adati an yatila Allah subhanahu wa ta'ala umrul al-ibad al-abdi wa yarzuqhu al-inamah. Rawahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la tatamannau al-maut. Jangan sesekali kamu bercita-cita untuk kematian. Jangan kamu berharap, jangan kamu berangan, belum sampai masa lagi dah bercita, aku nak mati sekarang, aku nak mati sekarang. Fa inna haulal mata'i syadid. Kerana urusan kematian ini adalah satu perkara yang sangat sukar. Wa inna min sa'adati an yutilallahu subhanahu wa ta'ala umrul al-ibad al-abdi. Dan Nabi kata bahawasanya sesungguhnya di antara kebahagiaan di dunia itu apabila Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia seseorang hamba, dan dalam masa yang sama kata Nabi wa yarzuqhu al-inabah. Dalam masa yang sama, umur yang panjang tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita melaksanakan taubat di sisi. Ini suatu perkara yang sangat istimewa. Sebab itu Nabi menggunakan istilah wa inna min sa'adah. Dan di antara kebahagiaan manusia apabila Allah Ta'ala panjangkan umurnya, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala sempatkan dia untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam perbahasan umur ini
ulama menyebutkan secara mudah dan secara ringkas bahawasanya umur ini dia tidak boleh kita letakkan tempoh-tempoh yang tertentu. Dengan erti kata yang lain, bahawasanya umur dia tidak boleh dilaksanakan ataupun dikuasai oleh manusia. Sebaliknya, umur ini dia adalah merupakan hak dan juga pemilikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kacau. Dalam hadis yang sangat panjang, Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebut mengenai proses kejadian manusia. Apabila berlaku umur janin ataupun umur anak di dalam rahim pada umur 120 hari, maka ada beberapa perkara yang disentuh ataupun yang diletakkan ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama antaranya rezeki, yang kedua antaranya umur, dan yang ketiga antaranya jodoh, dan yang seterusnya dari segi qada dan juga qadar ataupun kecelakaan ataupun dari segi kebahagiaan di dunia. 4 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tuliskan, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah titipkan ketika mana janin ataupun alam rahim anak tersebut berusia 120 hari. Maka di sini nak membuktikan bahawasanya umur kamu tak boleh nak tentukan, saya umur 40 tahun lagi baru saya boleh layak mati. Tak boleh. Tetapi sebaliknya, dalam bab ini kata Imam Nasai, kata Imam Abu Dawud As-Sijistani, berkata Imam Ibnu Majah dan sebagainya dalam sunan-sunan mereka ketika mana mensyarahkan hadis mengenai umur ini, mereka katakan bahawasanya walaupun milik umur tersebut adalah pemilikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di sana ada suatu keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala serahkan kepada hamba-Nya. Apa dia? Yaitu amalan. Amalan ini Allah Ta'ala berikan luas, dan juga Allah Ta'ala buka luas-luas ruangan tersebut kepada siapa? Kepada manusia. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, tak perlu kamu risau bab umur ni, ini hak aku akan tentukan. Sekarang ini perkara yang penting ialah wa kulit malu. Kamu kena beramal, kamu kena bertindak, kamu kena praktikkan, kamu kena amalkan, kamu kena laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu bila berlaku sebegini, maka tepatlah dengan perbahasan yang kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tadi, bahawasanya orang yang panjang umur ini, orang yang baik, orang yang terbaik, kata Nabi SAW, adalah mereka yang dipanjangkan umurnya dalam masa yang sama amalannya juga baik. Selari. Dia tidak boleh jadi negatif dan positif. Dia kena dua-dua positif. Kalau baik ataupun panjang umur, maka umur dia punya amalan pun kena selari dengan tingkatan umurnya. Tetapi sebaliknya kata Nabi, seburuk-buruk manusia apabila umurnya dipanjangkan tetapi amalan dan juga kebajikannya sangat teruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, jangan seseorang kamu mengharapkan kematian. Kalau dia seseorang berbuat kebaikan, mudah-mudahan bertambah kebaikannya. Dan kalau dia seorang yang melaksanakan kesalahan, mudah-mudahan dia bertaubat. Nabi pesan kepada kita, bila ada umur hidup ini, laksanakan kehidupan kita dengan dipenuhi amalan dan juga pekerjaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya melakukan kesilapan, yang terbaik wa yarzuqhu al-inabah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik, moga-moga Allah Taala memberikan rezeki kepadanya untuk bertaubat. Ini perkara yang sangat besar. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan suatu perasaan dan keinginan bertaubat, maka perkara tersebut nak beritahu kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memandang kita dengan pandangan rahmat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan daripada hadis-hadis dan juga ayat Quran yang kita sebutkan tadi, di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita bahawasanya jangan sesekali kamu merasakan kehidupan adalah merupakan suatu kecelakaan di dalam diri kamu. Jangan sampai satu masa kamu meletakkan kehidupan ini sebagai suatu bebanan dalam kehidupan kamu. Dan jangan sampai satu masa kamu meletakkan kehidupan ini dia adalah merupakan satu musibah terhadap diri kita. Pada hakikatnya kehidupan ini adalah bukan satu nikmat, yang mana nikmat tersebut
adalah suatu nikmat yang perlu kamu gunakan ke jalan untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jalan akhirat. Ini yang Nabi SAW sebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun pernah menyatakan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah." Carilah urusan akhirat. Memang betul, tapi kata Allah Taala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Tetapi urusan dunia, kata Allah Taala, kamu jangan lupa. Kerana urusan dunia inilah yang akan menghubungkan jambatan kamu untuk kamu bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Macam mana kalau kamu nak beriman? Macam mana kamu nak menuju ke akhirat kalau kamu tidak ada persediaan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala? Ada satu kisah pagi tadi saya dapat, bahawasanya seorang pekerja, wallahu alam kisah ini sama ada benar atau rekaan, tetapi ala kulli hal kisah ini memberikan satu peringatan dan juga memberikan satu pengajaran. Seorang engineer, seorang pembuat rumah ketika itu dia nak berhenti setelah mana dia selesaikan projek rumah. Maka ketika itu bos dia kata, sebelum kamu selesai ataupun sebelum kamu berhenti, kamu kena siapkan satu lagi projek rumah ni. Dan rumah ni sebiji saja. Lalu ketika itu disebabkan dia nak berhenti, maka dia buat, tetapi buat dalam keadaan halai balai, buat dalam keadaan acuh tak acuh. Maka bila siap, bila tunjukkan kepada bos kerja dah siap, saya boleh berhenti, maka bos kata, itulah rumah yang aku akan hadiahkan hasil daripada kamu kerja dengan aku. Ini mungkin cerita rekaan, tetapi suatu iktibar yang kita nak bagi tahu bahawasanya rumah ini yang kita bina, yang halal balai ini, kita akan gunakan di akhirat. Amalan yang kita bina di dunia pada hari ini, apa saja yang kita buat di muka bumi ini, itulah yang akan menjadi kita punya suatu pandangan ataupun kita punya bekalan kita ke mana di akhirat kelak. Maka hari ini kalau kita bina rumah kita dalam keadaan penuh dengan keburukan ataupun dengan penuh kerosakan, tingkap tak berapa nak kemas, atap kita ikut dan asalkan bilik tidur boleh terlindung tak kisah, kemudian pintu separuh pun tak apa. Gambaran ini dibuat supaya nak bagi tahu, kalau kamu acuh tak acuh di atas muka bumi, maka di akhirat kelak sifir dia mudah saja, kamu punya balasan pun dalam keadaan acuh tak acuh. Kerana dunia ini dia merupakan jabatan untuk kamu bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Dan perkara seterusnya, kalau kita mencintai kehidupan, dalam masa yang sama juga kita perlu mencintai kematian. Maksudnya jangan kita menganggap bahawa kematian ini dia adalah merupakan suatu perkara yang menjadi kecelakaan dalam diri saya. Saya benci mati, saya tak nak mati, sehingga kan kita awet diri kita seperti Fir'aun, takut sangat. Dan juga seperti mana manusia-manusia yang ada pada hari ini berasa takut dengan kematian. Kerana apa berasa takut dengan kematian? Kerana tidak boleh berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Syekhani, iaitu Imam Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW menyatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang kasih untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, barang siapa rindu nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri rindu padanya. Maksudnya pada hari ini kita tunggukan saat kematian tersebut dalam keadaan kita tenang dan dalam keadaan bahagia. Bermaksud hari ini kerana kita sudah membuat bekalan dan juga kelengkapan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun merasakan, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri merasakan cinta untuk bertemu pula dengan kita. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam suatu hadis. Maka di sini kita lihat bahawasanya sifat orang mukmin, dia adalah merupakan seorang yang tidak takut akan mati. Tetapi tidak takut mati tersebut bukanlah bermaksud dia gagah perkasa, tetapi ia bermaksud dia sudah lengkapkan, dia sudah buat bekalan bagaimana dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ketika itu bagaimana amalan-amalan tersebut yang akan menjawab bagi pihak dia. Inilah yang perlu kita beriman berdasarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Yasin yang kelak kita baca setiap seminggu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, al-yawm, hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami akan kunci mulut-mulut mereka.
kita di akhirat kelak di yaumil mahsyar, ketika mana amalan kita dihamparkan, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan kunci mulut-mulut kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan saksi ketika itu apa dia? Tangan kamu, kaki kamu terhadap apa yang kamu buat. Maka sebagai seorang beriman, bila dia mencintai kematian, dia mencintai sampai tahap dia telah melengkapkan apa yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama dia dah bersedia supaya amalan-amalan dia ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu perkara yang perlu disemat dalam diri saya sebagai yang bercakap dan diri tuan-tuan, supaya kita memahami bahawasanya kematian bukanlah suatu penyiksaan terhadap orang mukmin, bahkan dia adalah satu tempat kerehatan bagi mereka yang benar-benar meletakkan agama Allah Subhanahu wa taala pada paksinya. Sebab itu kalau kita lihat para pejuang agama Allah Subhanahu wa taala yang mati syahid, sama ada digantung, sama ada dibunuh, diserang dan sebagainya, ucapan mereka bahawa mereka lebih senang dan juga rasa tenang apabila nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana mereka telah puas dan juga mereka telah berhempas pulas melaksanakan kewajipan di atas muka bumi. Nah, inilah masanya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat kata-kata akhir mereka, kebanyakan mereka akan menyebutkan bahawasanya hari ini aku sudah mendapat kerehatan yang abadi. Bermaksud hari ini kerehatan yang abadi ialah aku dapat dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku dapat dipertemukan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerehatan yang sebenar yang bakal kumiliki dan bakal dimiliki para syuhada dan juga solehin yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berasa jauh benda ini tidak akan berasa jauh sekiranya kita tidak usahakan. Maka sebab itu perkara kedua pada tengah hari ini yang nak disebutkan oleh pengarang bahawasanya jangan kita benci terhadap kematian, bahkan cintailah kematian tersebut dalam keadaan kita mempersiapkan kehidupan kita dalam kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya pula kita pada hari ini sudah masuk di dalam bulan Rajab. Yang hari ini kita lihat bahawasanya bulan Ramadan adalah bulan yang semua orang nak beramal. Tetapi sebaiknya sebelum kita nak beramal dalam bulan Ramadan, kamu kena tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan sebelumnya ataupun di bulan-bulan yang lain juga aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi hamba Ramadan. Maka sebab itu pada hari ini perlu jelas, di bulan Ramadan jangan kita jadi hamba kepada Ramadan, tetapi kita jadilah hamba Rabbani ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata yang lain, di mana-mana ataupun di luar bulan Ramadan, 11 bulan yang lain sekalipun, saya tetap akan melaksanakan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga akan bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bersungguh-sungguh akan meninggalkan segala kemungkaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barulah betul kamu jadi hamba Tuhan, bukan kamu jadi hamba kepada bulan-bulan yang tertentu saja. Jadi pesanan ini saya pesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan, semoga kita akan masuk dalam bulan Ramadan dan seterusnya kita hidup dalam keadaan sentiasa mendapat keredaan dan juga sentiasa mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan hadis yang kita sebutkan tadi, berdasarkan yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah bahawasanya apabila Allah taala sayang, Allah taala kasih kepada manusia tersebut, Allah taala panjangkan umurnya, dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu kesempatan dan memberikan ruang yang sangat baik kepada dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini bukan hanya kerana kita melaksanakan dosa yang jelas, dan kadang-kadang dosa yang tidak jelas juga memerlukan kepada taubat, dan taubat tersebut boleh diulangi sebagai suatu penguat di dalam diri kita untuk terus istiqamah supaya tidak melaksanakan kemungkaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini orang ingat taubat ini setelah mana melakukan dosa semata-mata, tapi dalam masa yang sama taubat ini pula memelihara dan juga memberikan iltizam ataupun memberikan istiqamah kita untuk terus dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naktafi bihadzal qadar, sekadar itu saja untuk pada tengah hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga perbincangan dan juga perbahasan kita sedikit sebanyak memberikan nilai ketakwaan dan juga memberikan nilai kebaikan di dalam diri kita, dan semoga kita sampai menyampaikan apa yang ada pada hari ini agar mereka ataupun umat Islam yang lain juga menikmati apa yang kita dapat. Sekadar itu saja, wallahu taala alam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
wa li syairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.